Assalamualaikum dan selamat petang Mr. Sanjay. Mohon izin kita mula dalam masa 5 minit lagi boleh sebab kita masih lagi menanti beberapa peserta-peserta dan juga pegawai-pegawai daripada negeri-negeri lain. Boleh Mr. Sanjay?
Okey, Assalamualaikum dan selamat petang semua. Okey, kita akan mulakan taklimat kita sebentar lagi. Cuma saya mohon kerjasama dan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan untuk letak dalam ruang chat negeri-negeri yang dah ada di dalam mesyuarat pada taklimat pada petang ini. Terima kasih. Tuan-tuan boleh type di ruang chat ya. Okey, Selangor saya nampak dah ada di situ wakil daripada pihak kami. Jadi tuan-tuan daripada negeri-negeri lain bolehlah update dekat dalam ruang chat untuk kita tahu siapa yang dah ada di dalam taklimat. Saya nampak Mr. Sanjay, pegawai KPN telah pun ada bersama kita pada petang ini. Jadi mohon kerjasama rakan-rakan dan juga pegawai-pegawai untuk letak nama negeri masing-masing di dalam ruang chat untuk kita tahu siapa yang ada, siapa yang tiada. Terima kasih. Okey, KL dah ada. Terima kasih KL. Tadi saya nampak Pening. Puan Ashrani daripada Pening. Negeri Sembilan pun dah ada. Terima kasih. Okey, Pening pun dah ada. So kita ada 4 negeri termasuk Selangor. Terima kasih Puan Ashrani. Bentar ya tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan buat makluman peringatan di dalam grup ya. Okey, kepada yang baru menyertai taklimat kita pada petang ini, terima kasih. Okey, tolong letak dalam ruang chat tuan-tuan dan puan-puan daripada negeri mana. Setakat ini kita dah ada makluman Selangor, KL, Negeri Sembilan dan Pening telah ada bersama kita di dalam talian. Boleh type saja di dalam ruang chat untuk pihak kami ambil maklum. Borang kehadiran akan dikongsikan selepas tamat sesi hari ini. Sebentar ya. Okey, Perlis pun dah ada. Okey, terima kasih. So Selangor, KL, Negeri Sembilan, Pening and Perlis. Baiklah, sementara menanti rakan-rakan daripada negeri-negeri yang lain untuk menyertai taklimat pada petang ini, izinkan saya untuk memberikan sedikit penerangan tentang tentatif ataupun perjalanan taklimat Karnival Bahasa Tamil Peringkat Kebangsaan tahun 2022. Saya akan mulakan terlebih dahulu selaku urus setia dan kemudian kita akan memberi laluan kepada Mr. Encik Muhammad Sanjay Paramari, pegawai daripada BSKK-KPM untuk memberi sepatah dua kata dan selepas itu kami akan teruskan dengan taklimat pelaksanaan Karnival Bahasa Tamil dan seterusnya kita akan ada satu sesi Q&A ataupun soal jawab di hujung sesi.
Jadi saya pohon kerjasama dan jasa baik tuan-tuan dan puan-puan. Jika ada sebarang persoalan yang ingin diajukan kepada pihak kami, JPN Selangor selaku urus setia untuk program Karnival Bahasa Tamil Kebangsaan tahun 2022, bolehlah ditanya ataupun diajukan selepas tamat pembentangan. Okey. Alright. Sekali lagi saya mohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan yang ada bersama dalam sesi taklimat Zoom kita pada petang ini untuk type saja nama negeri dalam ruang chat untuk kita pastikan sudah ada berapa negeri yang bersama kita untuk taklimat pada petang ini. Terima kasih. Dan jika ada kenalan-kenalan yang tuan-tuan boleh kata apa, hantar message dan sebagainya, bolehlah buat reminder. Terima kasih. Okey, Encik Sanjay, macam mana kita boleh mula ya? Sekali lagi saya pohon minta rakan-rakan yang ada dalam taklimat yang baru saja menyertai sesi kita pada petang ini, kita akan mulakan sebentar lagi. Dan saya pohon kerjasama tuan-tuan dan puan-puan untuk type nama negeri di dalam ruang chat untuk kita ambil maklum tentang keberadaan dan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan. Setakat ini saya dah terima Selangor, KL, Negeri Sembilan, Pening dan Perlis dan saya nampak pegawai Pahang di situ. Okey, terima kasih Dr. Noshima sudi bersama dengan kami untuk petang ini taklimat Karnival Bahasa Tamil. So kita dah ada 6 negeri setakat ini. Okey, ada negeri yang saya tertinggal ke? Setakat ni saya ulang semula. Kita ada Selangor, kita ada KL, kita ada Negeri Sembilan, kita ada Pulau Pinang, kita ada Perlis dan ada Pahang. Okey, ada negeri-negeri yang saya tidak sebut. Saya difahamkan ada 10 negeri sepatutnya untuk taklimat pada petang ini. Okey, Cik Sanjay, dengan izin, boleh kita mula? Ya, boleh. Okey, baik. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam perpaduan melalui co-curriculum. Okey, yang berusaha Encik Muhammad Sanjay Pramari, penolong pengarah Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Co-curriculum, Bahagian Sukan Co-curriculum dan Kesenian Kementerian Pendidikan Malaysia. Rakan-rakan penolong pengarah daripada seluruh negara, rakan-rakan pengerusi teknikal program Karnival Bahasa Tamil daripada seluruh negara. Selamat datang ke taklimat penyelarasan Karnival Bahasa Tamil Peringkat Kebangsaan tahun 2022, anjuran bahagian sukan kurikulum dan juga kesenian, dan pengelola untuk tahun ini adalah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Saya berbesar hati mewakili semua pihak di Jabatan Pendidikan Selangor tentang amanah dan juga amanat yang diberikan oleh KPM atas kepercayaan untuk menjayakan program Karnival Bahasa Tamil Peringkat Kebangsaan untuk tahun 2022. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, kita teruskan taklimat kita pada petang ini dengan memberi sedikit laluan kepada Encik Muhammad Sanjay Pramari, penolong pengarah daripada Unit Pembangunan dan Kecemerlangan Kurikulum di SKP KPM untuk menyampaikan sepatah dua kata. Dipersilakan Mr. Sanjay. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, kepada rakan saya ya, Cik Azwan dan juga rakan-rakan penolong pengarah daripada negeri-negeri masing-masing lah. Ya,
tujuan kita bermesyuarat ini adalah untuk mendapat taklimat lah penyelarasan pelaksanaan Karnival Bahasa Tamil peringkat kebangsaan tahun 2022. Untuk makluman, ini merupakan karnival yang kali ke-6 untuk edisi tahun 2022. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, edisi ataupun karnival kali ini masih lagi dalam format apa kita panggil sebagai hybrid ataupun format di mana kita membuat secara talian especially kepada murid-murid lah ya. Sambil itu saya juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih lah kepada Jabatan Pendidikan Negeri Selangor kerana mengambil inisiatif ataupun mengambil cabaran daripada BSKK untuk mengelola Karnival Bahasa Tamil peringkat kebangsaan tahun 2022 edisi yang ke-6 ni ya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan satu pre-concert telah dilaksanakan sebelum ni dan beberapa maklumat ataupun isu telah dibincangkan dan kita telah mengambil kata putuslah. So nanti pihak ataupun pihak pengelola akan membentangkan penyelarasan yang akan dilaksanakan untuk karnival tahun ni nanti. Okey, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, saya tak pasti sama ada, saya rasa semua dah tahu dah kan, kita dah pindah tarikh karnival ni kepada satu tarikh yang baru. So, asalnya pada bulan Julai patutnya bulan ni, tapi kita telah extend kepada 10 hingga 13 Oktober nanti ya. So sekali lagi saya mengucapkan ribuan terima kasih jugalah kepada PP rakan-rakan daripada negeri-negeri lain yang membantu turut membantu untuk menjayakan karnival ni. So saya berharap, saya mendoakan juga supaya karnival ni dapat dilaksanakan dengan tanpa tanpa isu besar dan sebagainya. Okey, so saya serah baliklah kepada Encik Azwan. Terima kasih Encik Azwan. Terima kasih Encik Sanjay atas kata-kata aluan yang sungguh memberikan kata semangatlah kepada kami Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Seperti mana yang kita maklum, Karnival Bahasa Tamil ini merupakan salah satu karnival yang besar untuk bahasa-bahasa lain kalau diambil kira dengan pertandingan-pertandingan yang ada dalam kalender bahasa-bahasa lain. Sebenarnya tarafnya sama saja dengan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, dan kami beranggapan ini adalah satu inisiatif ataupun tanggungjawab yang perlu diambil cakna dan sangat-sangat penting kepada kami lah untuk menjayakan program ini. Bukan saja untuk menjaga nama baik BSKK KPM, nama baik JPN Selangor, tapi sebenarnya lebih untuk menghasilkan satu program yang dapat memberikan impak yang maksimum kepada anak-anak murid di luar sana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya akan mulakan taklimat pada petang ini, taklimat penyelarasan Karnival Bahasa Tamil peringkat kebangsaan. Sebelum itu, saya rasa lebih moleklah kalau saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu kepada yang mengenali saya. Salam perkenalan yang mana belum kenal saya, nama saya adalah Encik Muhammad Hazwan bin Kayun, penolong pengarah unit pembangunan bakat murid Jabatan Pendidikan Negeri Selangor, pegawai meja untuk program-program bahasa Inggeris dan juga program bahasa-bahasa lain. Dan turut bersama-sama dengan saya pada petang ini adalah rakan saya daripada sektor pembelajaran unit bahasa Tamil, iaitu Encik Senggu Tuan Alviran. Alviran pula, minta maaf Encik Senggu. Okey, anak lelaki Viran. Okey, ada di situ. Okey, kacak orangnya. Dan seterusnya saya juga ingin memperkenalkan juga Barisan Pengurusi Teknikal Negeri Selangor untuk program bahasa Tamil. Turut diundang pada hari ini adalah Dr. Ilang Puranan, anak lelaki Kiramani, Pengurusi Teknikal Karnival Bahasa Tamil peringkat di Selangor daripada SMP Raja Mahadi. Saya perasan dalam mesyuarat ini juga ataupun taklimat kita pada petang ini turut bersama-sama kita seorang lagi pengurusi teknikal, iaitu Encik Kamalakanan,
anak lelaki Lacumanan daripada SK Puchong Jaya 2. Mereka inilah yang banyak membantu kami Jabatan Ikan Selangor untuk mengelolakan ataupun menguruskan program-program bahasa Tamil dan sebagainya. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, taklimat hari ini penting untuk kita menyelaraskan pelaksanaan Karnival Bahasa Tamil dan sebarang soalan dan juga pandangan mohon dapat diajukan kepada pihak kami di hujung sesi pembentangan ini nanti. Baiklah, saya teruskan dengan pembentangan slide ya. Okey, agenda pembentangan kita pada hari ini KBT merujuk kepada Karnival Bahasa Tamil dibahagikan kepada 4 iaitu yang pertama matlamat dan objektif, syarat-syarat am yang terkandung di dalam kertas konsep mengenai pertandingan-pertandingan yang ada di dalam Karnival Bahasa Tamil, itu adalah agenda yang kedua. Yang ketiga, kaedah pelaksanaan, saya rasa ini yang paling penting sekali. Dan terakhir adalah garis masa dan juga tindakan untuk semua pegawai-pegawai meja daripada Jabatan Pendidikan Negeri seluruh negara. Baiklah, dengan izin saya akan mulakan dengan agenda yang pertama iaitu matlamat dan objektif KBT 2022. Matlamat yang pertama adalah untuk memberi anak-anak murid ruang dan peluang untuk menghayati unsur-unsur kesusastraan bahasa Tamil. Itu yang paling penting sebenarnya. Yang kedua adalah untuk mengukuh pembacaan dan penghayatan sastra dan juga tata bahasa. Matlamat yang ketiga adalah untuk menggalakkan anak-anak murid berfikir secara kreatif dan meningkatkan mereka dengan kemahiran berhujah holistik ataupun pembangunan jeri, jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. So kita nak anak-anak murid ini diberi peluang luar daripada bilik darjah untuk mengekspresikan kemahiran mereka ataupun pandangan mereka dalam satu bentuk pertandingan yang berstruktur. Seterusnya, meningkatkan keyakinan dan juga potensi diri. Jadi ini adalah matlamat utama dan objektif untuk Karnival Bahasa Tamil 2022. Turut saya kongsikan di sini adalah peraturan dan syarat-syarat penyertaan am yang telah dinyatakan dengan jelas yang terkandung di dalam kertas konsep yang telah dikeluarkan oleh pihak BSPK KPM. Jadi ini yang anggaplah sebagai ini suatu orang kata penerangan ringkas, okey? Sedikit ulang kaji mengenai peraturan-peraturan dan juga syarat-syarat am penyertaan. Yang pertama, untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, mod pelaksanaan pertandingan untuk Karnival Bahasa Tamil untuk tahun 2022 akan dijalankan secara dalam talian. Mod pelaksanaan akan dijalankan secara dalam talian. Bererti pertandingan-pertandingan seperti pengucapan awam dan sebagainya yang melibatkan penghantaran video masih lagi akan dilaksanakan secara dalam talian dan melibatkan penjurian secara dalam talian. Okay, saya akan jelaskan itu nanti. Pembatalan penyertaan yang diperajat dan juga penghantaran lewat secara automatiknya akan dibatalkan. Jadi mohon kerjasama rakan-rakan daripada JPN lain untuk mematuhi syarat-syarat am ini. Sebab ini sangat jelas supaya kita tidak ada sebarang isu mengenai dengan pembatalan penyertaan yang mungkin akan berlaku. Perkara ini biasanya dapat dielakkan dan biasanya jarang berlaku di peringkat kebangsaan. Namun begitu, langkah-langkah yang proaktif perlulah diambil dengan kerjasama semua pihak. Seterusnya, bantahan untuk makluman semua pihak, keputusan hakim adalah muktamad. Okey, bahan-bahan yang akan dijurikan oleh para hakim dan pencalonan itu datang daripada seluruh negara di Malaysia ini. Okey, dengan orang kata pengesahan dan juga pengiktirafan daripada BSKK KPM. Jadi keputusan hakim adalah muktamad ya. Seterusnya, hak milik bahan, KPM berhak menyiarkan rakaman video ataupun bahan pertandingan untuk tujuan pendidikan. Ramai yang tak ambil cakna tentang perkara ini, tapi saya rasa perkara ini juga sangat penting. Copyrighted orang kata apa, what you call that, accountability di situ. Jadi hak milik bahan adalah sepenuhnya hak milik KPM. Jadi KPM berhak menggunakan bahan-bahan yang ada mungkin untuk disiarkan dalam platform-platform mereka dan sebagainya. Jadi ini adalah peraturan dan syarat-syarat am yang kami ambil daripada kertas konsep Karnival Bahasa Tamil yang telah dikeluarkan oleh BSKK KPM. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, saya teruskan dengan masih lagi di agenda yang kedua, pertandingan-pertandingan yang akan dipertandingkan untuk Karnival Bahasa Tamil tahun ini. Yang pertama, kita ada pertandingan syarahan berbentuk rakaman video melibatkan 3 kategori, sekolah rendah, sekolah menengah rendah dan juga sekolah menengah atas, di mana rakaman video tersebut tidak melebihi 5 minit. Okay. Seterusnya, kita ada pertandingan deklamasi sajak, juga melibatkan hasilan rakaman video untuk 2 kategori iaitu sekolah rendah dan menengah rendah, tidak melebihi 5 minit.
Seterusnya, pertandingan bercerita melibatkan rakaman video juga untuk kategori sekolah rendah melibatkan pelajar-pelajar Tamil untuk sekolah SK sahaja dan video yang perlu dihasilkan juga tidak melebihi 5 minit. Seterusnya kita ada pertandingan pengucapan awam, melibatkan satu kategori saja iaitu kategori tingkatan 6 dan tidak melebihi 5 minit juga rakaman video yang perlu dihasilkan. Jadi secara total kita ada 4 pertandingan iaitu syarahan, deklamasi sajak, bercerita dan pengucapan awam yang memerlukan penghasilan video. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, kita ada pertandingan penulisan cerpen di mana pelaksanaannya sedikit berbeza dengan pelaksanaan penulisan karnival penulisan bahasa Melayu dan juga bahasa Inggeris, di mana untuk karnival bahasa Tamil pelaksanaan dia sedikit unik di mana para peserta perlu ada pertemuan langsung secara dalam talian. Pertemuan langsung merujuk kepada para peserta akan orang kata apa, dihubungkan bersama-sama bertanding melalui platform Google Meet di mana mereka perlu menghasilkan cerpen 200 patah perkataan dalam tempoh masa 1 jam untuk kategori menengah rendah dan menengah atas pula 300 patah perkataan dan masa yang diberikan adalah 1 jam 15 minit. Okey, seterusnya penulisan esei pelaksanaan dia sama seperti penulisan cerpen namun kategorinya berbeza melibatkan kategori sekolah rendah dan juga tingkatan 6 di mana peserta sekolah rendah diberikan masa 45 minit untuk menghasilkan karangan ataupun esei 150 patah perkataan manakala untuk tingkatan 6 450 patah perkataan untuk dalam tempoh masa 1 jam 15 minit. Dan yang terakhir sekali adalah kuis bahasa Tamil di mana pertandingan ini akan dilaksanakan menggunakan platform ataupun pelantar Google Meet dan juga Google Form di mana pelajar-pelajar sekolah rendah akan diberikan satu set soalan yang di dalamnya terkandung 50 soalan yang perlu dijawab dalam tempoh masa 60 minit. So inilah senarai-senarai pertandingan yang akan dipertandingkan untuk Karnival Bahasa Tamil tahun 2022. Okey. Jelas ya tuan-tuan dan puan-puan? Okey, seterusnya, ingin juga saya jelaskan di situ, tuan-tuan dan puan-puan bolehlah rujuk kertas konsep Karnival Bahasa Tamil yang telah dikeluarkan oleh pihak BSKK KPM untuk perincian penuh. Perincian penuh setiap pertandingan yang terkandung dalam Karnival tahun ini. Seterusnya, tuan-tuan dan puan-puan, izinkan saya untuk pergi ke agenda ataupun perkara yang ketiga iaitu unjuran jumlah penyertaan. Inilah unjuran jumlah penyertaan para peserta yang akan bertanding untuk Karnival Bahasa Tamil untuk peringkat kebangsaan. Seperti yang dinyatakan, untuk syarahan kita ada 3 kategori, SR, SMR, SMA. Wakil kebangsaan daripada setiap negeri adalah 3. Cuma saya mohon maaf kepada semua pihak, saya dimaklumkan ada 10 negeri saja yang akan bertanding. Jadi jumlah itu saya akan perbetulkan nanti dan saya akan kongsikan yang terkini kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam bersama-sama dengan pegawai serta bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain daripada seluruh negara yang terdapat di situ. Saya terlepas pandang di situ. So, apa yang penting untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk pertandingan syarahan, kita memilih 3 wakil kebangsaan. Benda ni termaktub dan tertulis dalam kertas konsep. Untuk deklamasi sajak, 2 kategori, setiap satu kategori akan ada 3 wakil. Bercerita pertama, 3, pengucapan awam, penulisan cerpen sehinggalah penulisan esei. Setiap satu kategori melibatkan pertandingan-pertandingan yang saya sebut juga melibatkan 3 wakil kebangsaan daripada negeri-negeri yang akan bertanding. Manakala untuk kuis bahasa Tamil, SR, wakil kebangsaan adalah seramai 10 peserta ataupun 10 murid. Dan jumlah juri hakim yang diperuntukkan berdasarkan ketetapan yang dikeluarkan oleh KPM adalah 3 untuk setiap kategori pertandingan. Ramai yang dah ambil maklum tentang borang pencalonan yang telah dikeluarkan oleh Encik Muhammad Sanjay daripada KPM tentang juri-juri yang ingin dicalonkan sebagai barisan hakim untuk Karnival Bahasa Tamil tahun ini. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah unjuran jumlah penyertaan yang akan
terlibat sepanjang tempoh pelaksanaan Karnival Bahasa Tamil tahun 2022. Baiklah, seterusnya. Tarikh dan kaedah pelaksanaan. Okey, seperti mana yang telah dimaklumkan oleh Encik Sanjay sebentar tadi, kita telah laksanakan satu pre-consult session bersama dengan pihak BSKK KPM pada minggu lepas dan kami telah membentangkan tarikh dan juga kaedah pelaksanaan yang ingin disampaikan dan dikongsikan kepada seluruh negeri di Malaysia. Baik, untuk Karnival Bahasa Tamil tahun ini 2022, tarikh pelaksanaan dia adalah 10 hingga 13 Oktober. Ini adalah tarikh baharu. Kita ada mohon, pihak Jabatan Negara Selangor ada mohon untuk kelanjutan tarikh dan terima kasih daripada pihak kami sekali lagi kepada pihak KPM atas kesudian pihak KPM untuk menerima kami punya permohonan dan tarikh pelaksanaannya adalah 10 hingga 13 Oktober 2022. Tempat akan dilaksanakan di JPN Selangor, pengurusi pengelola dan kaedah pelaksanaan adalah secara hybrid di mana penjurian akan dilaksanakan secara bersemuka dan manakala pertandingan akan dijalankan secara dalam talian. Itu yang kita telah tetapkan dalam perbincangan kita pada hari itu bersama dengan pihak JPN. Okey. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, okey. Kita teruskan Okey. Kaedah pelaksanaan dia, okey. Pertama, penjurian negeri berdasarkan tarikh yang kita telah berikan kepada tuan-tuan dan puan-puan, kami mohon kerjasama dan tuan-tuan dan puan-puan untuk merancang dan menyelaras kata apa penjurian yang akan berlaku di peringkat negeri masing-masing, sama ada peringkat daerah, pemeringkatannya sama ada sekolah daerah dan seterusnya ke peringkat negeri. So seterusnya pelaksanaan negeri ini kita serah kepada negeri bagaimanakah kaedah ataupun negeri tersebut untuk melaksanakan, dia bergantung kepada lokaliti dan juga faktor-faktor kawalan yang ada pada negeri tersebut sebab setiap negeri mempunyai faktor dan juga lokaliti yang berbeza. Seterusnya pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan, JPN pegawai-pegawai meja, pihak-pihak yang berkaitan yang bertanggungjawab perlulah melengkapkan pendaftaran melalui portal yang telah kami sediakan. Okey, kita akan menggunakan satu portal saja untuk memudahkan urusan tuan-tuan dan puan-puan untuk melakukan dan juga melengkapkan pendaftaran serta memuat naik bahan-bahan. Okey, seterusnya nanti saya akan tunjukkan bagaimanakah rupa portalnya dan saya akan tunjukkan juga sedikit simulasi berkenaan dengan penggunaan portal tersebut. Seterusnya proses verifikasi. Okey, untuk memastikan keputusan bahan-bahan yang diterima oleh semua pihak daripada JPN negeri ini adalah bahan yang boleh dijurikan sebab kita tidak mahu ada isu video yang dihantar tidak dapat dimainkan, file dia error dan sebagainya. Jadi pihak kami selaku pengelola akan bertanggungjawab untuk membuat verifikasi pendaftaran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang ralat ataupun errata yang berlaku terhadap bahan-bahan yang dihantarkan kepada pihak kami, kita akan maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan secara personal. Okey, jadi verifikasi bahan-bahan akan dilaksanakan oleh pihak kami. Seterusnya penjurian akan berlangsung mengikut kaedah-kaedah yang telah ditetapkan mengikut pertandingan. Okey, penjurian video dan secara bersemuka dan pertandingan esei cerpen kuis secara dalam talian dan sebagainya. Okey, seterusnya pemenang Div-Div kehormat pegawai BSKK dan pegawai JPN negeri akan dijemput untuk majlis penutupan yang akan dilakukan secara langsung di JPN Selangor dan akan juga turut disiarkan pada laman sosial rasmi JPN Selangor sama ada menggunakan platform YouTube dan juga Facebook. Jadi inilah secara umumnya tuan-tuan dan puan-puan proses ataupun kaedah pelaksanaan pemeringkatan yang akan berlaku untuk pelaksanaan Karnival Bahasa Tamil tahun 2022. Saya teruskan. Garis masa, ini yang paling penting. Mohon ambil maklum semua pihak yang berada bersama untuk taklimat kita pada petang ini. Baik, pada 12 September 2022, pendaftaran akan mula dibuka kepada semua pihak. Okey, pendaftaran akan mula dibuka pada semua pihak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh mula melengkapkan pendaftaran seawal 12 September 2022. Seterusnya pada 19 September 2022, pendaftaran akan ditutup. Jadi berdasarkan kiraan saya dalam kalender ni, setiap negeri mempunyai tempoh masa lebih kurang 1 minggu untuk melengkapkan pendaftaran. Jadi 12 hinggalah 19 September. Seterusnya, pada 20 hingga 23 September 2022, semakan dan verifikasi pendaftaran akan dilakukan. Okey, kalau dengar secara atas kertas, seminggu
untuk melengkapkan pendaftaran tu mungkin satu tempoh masa yang agak singkat sebagainya. Tapi sebenarnya kita akan laksanakan semakan dan juga verifikasi pendaftaran pada 20 hingga 23 September. Di sinilah tempoh masa yang kami akan gunakan untuk memaklumkan kepada mana-mana pegawai meja negeri-negeri yang terlibat jika ada sebarang permasalahan mengenai pendaftaran yang telah dibuat. Okey. Jadi ini mengenai pendaftaran ya tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya pada 26 September kita akan laksanakan pertandingan esei dan cerpen. Okey, seperti yang kita jelaskan sebentar tadi, pertandingan esei dan cerpen ni peserta akan untuk Karnival Bahasa Tamil, esei dan cerpen mereka tidak bawa daripada esei yang mereka tulis di peringkat negeri masing-masing dan dijurikan. Mereka akan diberi tajuk baharu dan mereka perlu menyertai Google Meet dan waktu Google Meet ni tajuk akan diberikan dan mereka kena menulis dan menghasilkan bahan tersebut, scan dan hantar. Bagaimana nak scan dan bagaimana nak hantar, sebentar lagi saya akan jelaskan dan tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi pada 26 September ni satu pertemuan langsung secara dalam talian melibatkan semua wakil-wakil negeri akan berlaku pada 26 September melibatkan pertandingan cerpen dan juga pertandingan esei. 27 September, pertandingan kuis Bahasa Tamil, pertemuan langsung secara dalam talian menggunakan pelantar Google Meet. Peserta akan diberikan link kepada Google Form, terkandung 50 soalan di dalam Google Form tersebut dan mereka perlu menjawab soalan tersebut seperti mana yang dinyatakan di dalam kertas konsep. Itu pada 27 September. Seterusnya pada 28 hingga 4 Oktober, kita akan laksanakan penjurian video bahan-bahan yang telah dihantar dan telah diterima. Seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, pada 5 Oktober, semakan dan verifikasi pemenang. Okey, rasional kenapa kita awalkan sedikit pelaksanaan pertandingan langsung ni adalah untuk memberi ruang kepada pihak kami dan memberikan sedikit dalam istilah bahasa Inggeris dia, breathing space kepada para hakim untuk melakukan semakan dan juga verifikasi supaya setiap bahan yang dijurikan itu telah dijurikan mengikut standard yang telah ditetapkan oleh pihak KPM. Jadi pada 5 Oktober satu semakan dan verifikasi pemenang akan dilakukan. Seterusnya pada 6 Oktober pihak kami dengan kerjasama juga dengan daripada KPM akan mengeluarkan satu pemakluman pemenang, surat undangan akan dikeluarkan kepada pemenang. Seperti yang saya nyatakan tadi, pada 5 hingga 12 Oktober pengurusan majlis penutupan dan pada 13 Oktober setiap pemenang akan diundang bersama dengan pegawai-pegawai daripada JPN seluruh negara untuk hadir ke Selangor untuk satu majlis perasmian penutupan di mana pada waktu ini kita akan buat serahan hadiah dan kita akan umumkan keputusan penuh dan sebagainya. Jadi inilah satu garis masa pelaksanaan yang telah kita bincangkan bersama dengan pihak KPM. Dengan harapan garis masa ini membantu rakan-rakan di JPN lain untuk membuat persiapan sebaiknya. Jadi sebelum saya pergi ke slide seterusnya, saya buka sedikit ruang yang singkat untuk tuan-tuan dan puan-puan yang ingin bertanyakan soalan sebab saya rasa ini adalah perkara yang penting untuk tuan-tuan dan puan-puan ambil maklum. Silakan tuan-tuan dan puan-puan jika ada sebarang soalan, pandangan, komen dan sebagainya. Kita mulakan dengan Cik Murugaya, Puan Murugaya, saya pun tak pasti, silakan. Okey, selamat petang. Okey, saya Murugaya dari Melaka ya. Soalan saya mengenai pertandingan mendeklamasi sajak. Okey, masa yang diperuntukkan untuk mendeklamasi sajak setahu saya adalah 3 minit. Tetapi tadi Tuan kata tidak melebihi 5 minit. Jadi sebenarnya masa tu 3 minit ke atau 5 minit? Kita akan ambil maklum dan kita akan perbetulkan perkara yang terkandung dalam slide ni mengikut kertas konsep. Jadi saya dah semak kertas konsep 3 minit seperti yang dinyatakan oleh pihak tuan. Kita akan buat penambahbaikan kepada slide dan kita akan serahkan kepada semua pihak. Terima kasih Cik Murugaya. Okey, sama. Itu aja. Terima kasih.
Cik Murugayah daripada Melaka. Okey, ada lagi persoalan ataupun pandangan daripada tuan-tuan dan puan-puan sebelum kita pergi ke paparan seterusnya? Selamat petang Puan, saya Encik Yugen daripada JPN Pahang Silakan Cik Yugen. ingin mengajukan soalan. Okey, berkaitan tentang majlis perasmian penutupan yang akan diadakan di JPN Selangor. Okey, Betul. saya ingin bertanya lah dari segi pengangkutan dan penginapan. Adakah JPN Selangor akan menyediakan pengangkutan dan penginapan untuk pemenang-pemenang dari negeri-negeri lain ataupun JPN masing-masing yang kena usahakan? Mohon. Pengangkutan di bawah justifikasi JPN masing-masing, tapi penginapan akan disediakan oleh kami lah, pihak pengelola. Itu tanggungjawab kami. Pengangkutan di bawah JPN masing-masing, penginapan JPN Selangor. Ya, betul. Dia macam ni, boleh saya respon. Okey, Boleh, pada 13 Oktober tu adalah majlis perasmian penutupan. Okey, apa ni, kita akan maklumkan pemenang awal, iaitu pada 6 Oktober. Okey, dia adalah jemputan. Okey, dia bukan satu apa dipanggil perkara wajib di mana student ataupun guru pengiring ataupun pegawai-pegawai akan sepatutnya berada pada 13 Oktober. Dia adalah sekadar jemputan. Okey, dia mengikut kepada kemampuan negeri masing-masing. Ya, sebab kita tidak ada peruntukan tambahan di sini, ya, untuk kita berikan kepada negeri-negeri untuk to bawa student, penginap dan sebagainya. Okey, tadi dimaklumkan oleh Encik Azman ada penginapan. Okey, itu saya rasa adalah apa dipanggil kapasiti penganjur lah kan, inisiatif yang diambil oleh penganjur untuk menyediakan penginapan tersebut. Okey, tapi untuk makluman Encik Yogen, ya, surat jemputan ataupun akan diberikan kepada pengarah-pengarah, ya, untuk hadir pada majlis perasmian penutupan dan terpulang pada pengarah lah dia nak minitkan kepada pegawai mana yang untuk hadir ataupun mewakilinya. Okey, balik semula kepada persoalan tadi iaitu yang pemenang, ya. Seperti saya maklumkan, dia adalah jemputan, ya. Jemputan. Jika jika JPN ada peruntukan lebih, ya, masing-masing bolehlah bawa student, ya. Tapi buat masa ni saya minta maaf lah, ya. Daripada BSKK ataupun daripada bahagian, ya, kita tidak ada peruntukan tambahan untuk diberikan kepada negeri-negeri ni untuk kita transport murid kita untuk ke majlis perasmian penutupan nanti. Ya. Okey, terima kasih Cik Sanjay atas respon yang diberikan sebentar tadi. Okey. Baik, kita teruskan dengan pembentangan seterusnya. Selepas ini mungkin kita akan revisit balik mana-mana bahagian yang perlu kita buat sedikit penjelasan, ya. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita pergi ke bahagian seterusnya. Okey, garis masa pengurusan. Okey, sebelum saya pergi ke bahagian ini, garis masa pengurusan, izinkan saya untuk tunjukkan kepada tuan-tuan dan puan-puan portal yang telah kami sediakan untuk pelaksanaan Karnival Bahasa Tamil, ya, tuan-tuan dan puan-puan. Sebentar. Okey, saya kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Minta maaf, ya, ini daripada mesyuarat sebentar tadi. Okey. Ini adalah portal yang telah disediakan oleh pihak pengelola iaitu kami, Jabatan Mekanis Selangor, untuk memudahkan urusan pendaftaran dan juga muat naik bahan untuk bahan-bahan penjurian. So, Karnival Bahasa Tamil peringkat kebangsaan ini adalah paparan utama. Pada paparan utama ni tuan-tuan dan puan-puan, kami dah sediakan di bahagian ini borang pendaftaran rasmi Karnival Bahasa Tamil 2022 mengikut kategori pertandingan yang ada, iaitu bercerita, syarahan sekolah rendah, syarahan sekolah menengah rendah, syarahan sekolah menengah atas, deklamasi sajak menengah rendah, pengucapan awam, kuis bahasa Tamil, penulisan cerpen menengah rendah, menengah atas, penulisan esei sekolah rendah dan juga penulisan esei tingkatan 6. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, inilah borang pendaftarannya. Jadi apabila mana-mana JPN ingin melakukan pendaftaran, apa yang mereka perlu lakukan? Langkah yang pertama adalah pergi sahaja ke portal yang telah disediakan dan pilih sajalah pertandingan yang hendak didaftarkan. Saya ambil contoh mudah, katalah saya ingin mendaftar untuk pertandingan bercerita.
So apabila kita klik saja pertandingan tersebut, okey, tuan-tuan dan puan-puan akan terus dibawa ke satu pautan ataupun diberikan akses kepada Google Form. Dalam Google Form ini, tuan-tuan dan puan-puan hanya perlu memasukkan maklumat yang diperlukan seperti nama negeri, nama murid huruf besar sahaja, nombor kad pengenalan, sekolah, kod sekolah, tahun atau tingkatan, kaum murid, jantina murid. Kaum murid dan jantina murid ni penting untuk kita dapatkan data yang diperlukan oleh pihak KPM untuk melihat unjuran remote perpaduan dan sebagainya. Seterusnya, nama guru pembimbing, nombor kad pengenalan, jantina guru, kaum guru, nombor telefon. Inilah kata apa maklumat-maklumat yang diperlukan. Dan pertandingan bercerita memerlukan penjurian video. Jadi di sini peserta hanya perlu memuat naik bahan penyertaan mereka sahaja. Dan kita juga memerlukan gambar murid. Untuk makluman awal kita perlukan gambar murid bersaiz pasport. Gambar murid bersaiz pasport ni amat membantu jika kami ingin membuat montaj yang diperlukan untuk proses pengumuman pemenang dan sebagainya, serta muat naik borang kebenaran ibu bapa ataupun pelepasan dan juga bahagian-bahagian lainlah. Saya mengesahkan dan setuju bahawa jadi ada yang bertanya saya, mereka tak baca, mereka boleh klik submit? Tak boleh. Sebab ada butang required di sini and every single person requires to take and read every single information before they can click submit. So ini adalah borang pendaftaran secara dalam talian yang telah disediakan. So itu mengenai borang pendaftaran. Untuk pertandingan yang tidak melibatkan penghantaran video seperti pertandingan, saya bagi contoh, kuis bahasa Tamil. Untuk pertandingan kuis bahasa Tamil, kalau kita lihat pada bahagian bawah ni, dia tak ada bahagian muat naik video ataupun skrip. Hanya perlu ada borang kebenaran ibu bapa dan juga pelepasan serta gambar murid bersaiz pasport untuk tujuan pembikinan ataupun penghasilan montaj. Turut diguna pakai untuk pertandingan-pertandingan seperti cerpen dan juga menengah atas. Kenapa cerpen tak perlu muat naik bahan? Sebab seperti yang dinyatakan dalam kertas konsep, pertandingan cerpen dan juga pertandingan esei, murid akan bersidang secara dalam talian, secara langsung dan kemudian mereka akan diberikan tajuk dan mereka perlu memuat naik bahan yang baru. Itu mengenai borang pendaftaran tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian kita pergi ke bahagian seterusnya, pautan muat naik bahan. Apa ini seperti yang kita maklum, pertandingan cerpen, pertandingan penulisan esei, peserta bersidang secara dalam talian melalui Google Meet, tajuk diberikan, masa diberikan untuk mereka menghasilkan cerpen dan juga karya mereka. Setelah mereka dah selesai menghasilkan cerpen esei mereka dalam tempoh masa yang ditetapkan, mereka diberi masa lebih kurang 15 minit untuk scan dan upload. Scan dan muat naik bahan tersebut ke dalam sistem. Perincian dia ada dinyatakan di dalam kertas konsep dan boleh rujuk kertas konsep yang diedarkan. So, setelah katakanlah saya dah selesai menulis cerpen, apa yang saya perlu lakukan? Dengan bantuan mungkin teknikal atau guru pembimbing whatsoever. Klik saja katalah penulisan SASR. Masukkan negeri dan juga masukkan teks dan juga skrip. Tentang nak tulis apa dekat skrip, coding dia dan sebagainya, itu kita akan jelaskan dalam satu taklimat khas kepada semua peserta yang setelah kami menerima pendaftaran nanti tuan-tuan dan puan-puan. Akan ada satu taklimat yang berbeza untuk para peserta untuk memudahkan pengurusan. Taklimat hari ini lebih kepada pengurusan pertandingan secara umum. Jelas seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, boleh juga turut join ataupun sertai kita punya Telegram channel rasmi untuk Carnival Bahasa Tamil. Telegram channel ni terbuka untuk semua pegawai, terbuka kepada semua pengurusi teknik, terbuka kepada guru pembimbing. Jika ada murid-murid nak join, silakan. Sebab
sebarang maklumat terkini akan dikongsikan di dalam Telegram channel ini selain daripada surat-surat iringan dan juga hebahan-hebahan rasmi. Okey, ini perkara yang terkandung di dalam portal. Turut dimasukkan garis masa. Okey, nanti saya akan letakkan jugalah satu di sini slide show yang telah dikemas ini dalam portal ni juga. Turut disertakan adalah kertas konsep dan juga ringkasan syarat serta surat-surat penting. So di sini kita ada sediakan dua surat di sini, dua dokumen penting iaitu kertas konsep telah dimuat naik di sini. Okey, feel free to view or download. Okey, silakan untuk melihat ataupun untuk download. Okey, di sini juga ada satu surat pemakluman yang telah dikeluarkan kepada daripada pihak BSKK kepada pihak kami tentang tarikh pelaksanaan pelaksanaan Karnival Bahasa Tamil. Dan maklumat-maklumat lainlah, siapakah pegawai meja dia dan nombor telefon serta email di sini. Okay, we prefer kalau nak communicate, kita boleh communicate through email ataupun melalui portal ini, boleh letak nama dan sebagainya, because kalau WhatsApp kadang-kadang message Telegram ni ada possibility ianya terlepas pandang. So inilah portal yang kita akan gunakan untuk memuat naik segala bahan, pendaftaran dan sebagainya. So basically in a nutshell, secara ringkasnya, nanti pihak kami pengelola akan kongsikan satu link sahaja kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk memudahkan pengurusan pendaftaran and sebagainya. Okay, jelas? Okay. Alright. Okay. Maklum, Tengku, Majlis Penutupan clash dengan menuliskan kritikan DIY. Kebiasaannya kita faham dan juga maklum, okay, ianya adalah bentuk undangan dan juga jemputan, jadi kepada yang mereka belum menghadiri, bolehlah menghadiri. Kita akan coordinate the communication later on. Alright, ya. Okay, so moving on, kita teruskan. Okay, ini garis masa pelaksanaan dia. Seterusnya, izinkan saya kongsikan sedikit garis masa pengurusan ya. So kita dah laksanakan satu mesyuarat induk di peringkat kami pengelola pada 23 Jun yang lalu, dan pada 4 Julai 2022 satu mesyuarat induk pre-council bersama dengan KPM. Okey, pegawai KPM Encik Muhammad Sanjay Pramari turut dijemput untuk mesyuarat induk pengelola bilangan 2 yang telah dilaksanakan pada 4 Julai, dan kita berada di sini sekarang mesyuarat penyelarasan pertandingan pada 14 Julai dan akan dituruti dengan beberapa siri mesyuarat mengikut keperluan. Ini adalah secara tentatif ya tuan-tuan dan puan-puan. Seterusnya pelaksanaan program adalah pada 10 hingga 13 Oktober berdasarkan garis masa yang telah dikongsikan, dan satu mesyuarat postmortem akan disediakan, akan dilaksanakan pada tarikh 30 November 2022 dan penyerahan laporan daripada pihak kami kepada pihak KPM pada tarikh tersebut juga. Okey, ini dari segi pengurusan saja. Jadi apakah peranan dan juga tindakan pegawai JPN negeri masing-masing? Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, tugasan yang pertama adalah untuk memastikan pengurus pasukan dan guru pembimbing melengkapkan pendaftaran melalui portal yang telah disediakan. Okey, itu tuan-tuan dan puan-puan. Kita akan kongsikan portal tu nanti. Do not worry. Alright ya. Yang kedua, memastikan murid dan wakil negeri bersedia untuk pertandingan langsung secara dalam talian, iaitu penulisan esei, carapan dan kuis bahasa Tamil. Jangan risau, sudah menjadi amalan. Saya rasa di mana-mana negeri yang menjadi pengelola akan ada satu taklimat khusus untuk para peserta negeri dan sebagainya. Okey ya. Dan seakhirnya menghadiri majlis perasmian, penutupan dan menerima hadiah pemenang untuk diserahkan kepada yang berkenaan berbentuk undangan sahaja. Okey, kita faham dan ambil maklum bahawa banyak juga program-program lain yang berlangsung pada ketika ini. Tapi seperti yang mana yang telah ditegaskan oleh Encik Sanjay sebentar tadi, ianya adalah berbentuk undangan. Jadi kepada mana-mana pihak yang boleh menghadiri, kami akan menerima dengan sepenuh hati. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, itu saja pembentangan daripada saya. Jadi sekarang ni saya mohon tuan-tuan dan puan-puan untuk memberikan respon kepada mana-mana bahagian yang perlu diperjelaskan. Terima kasih.
ada sebarang persoalan ataupun pertanyaan daripada mana-mana pihak, dipersilakan. Dalam masa yang sama, saya juga akan kongsikan pautan kehadiran untuk taklimat hari ini, tuan-tuan dan puan-puan. Saya dah kongsikan pautan tersebut pada ruang chat, harap maklum. Saya dah kongsikan pautan kepada kehadiran taklimat pada hari ini di dalam ruang chat, silakan. Seperti mana yang dinyatakan Dr. Ilham Puranan, nombor pendaftaran peserta akan diperincikan di dalam taklimat bersama peserta. Itu jelasnya, Dr. Ilham Puranan. Saya ulang semula, Dr. Ilham Puranan, nombor pendaftaran peserta perincian-perincian melibatkan pengurusan peserta akan diperincikan dalam satu taklimat khusus untuk peserta dan guru pembimbing. Taklimat hari ini memberikan fokus dan penekanan kepada pengurusan pendaftaran negeri dan juga peringkat kebangsaan. Harap maklum Dr. Ilham Puranan. Terima kasih. Thank you, Encik Azwan. Thank you. Alright, kita ambil maklum daripada TL, Tengku Muhammad Abbas menyatakan form tiada nama. Untuk borang pendaftaran ada nama, tapi perincian untuk muat naik bahan kita akan maklumkan kepada peserta tentang apa yang perlu ditulis di atas kertas mereka. Don't worry about that. Okay? Alright, kita ambil maklum dan kita akan tambah baik perkara tersebut. Terima kasih. Alright. Encik Sanjay, saya rasa tiada sebarang lagi persoalan yang ingin diajukan oleh mana-mana pihak. Jadi saya serahkan semula sesi taklimat ini kepada Encik Sanjay Pramari. Terima kasih. Sebentar ya. Okey, terima kasih Encik Azwan untuk penerangan yang secara detail ya. Saya rasa semua maklumat ataupun yang penting telah dikongsikan oleh Encik Azwan tadi secara detail lah. Saya harap maklumat tu sampai kepada semua rakan-rakan yang lain. Okey, saya juga ingin menambah beberapa perkara yang tidak ada di dalam makluman tadi, iaitu untuk pertandingan ni, okey, jika Kita dah betulkan borang kehadiran, no problem. Mr. Sanjay, silakan. Hello, boleh dengar Hello. Boleh dengar. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, ada apa-apa lagi sebarang persoalan ataupun pertanyaan? Sebentar lagi saya akan kongsikan slide yang akan dikemas ini. Tindakan pihak kami dalam peringkat dalam tempoh terdekat ini, kami akan kongsikan slide pembentangan yang dikongsikan pada hari ini. Dan seterusnya kita akan memberikan taklimat kepada tuan-tuan dan puan-puan dalam tempoh masa terdekat jika ada sebarang keperluan dan sebagainya. Hello.
Cik Azwan dengar ke? Yang lain boleh dengar ke? Dengar Encik Sanjay. Cik Azwan tak dengar? Dengar. Cik Azwan? Dengar. Saya rasa Cik Azwan tu tak dengar kot. Azwan. Hello, Cik Azwan. Dengar. Azwan, dengar. Boleh dengar Cik Azwan? Sorry, boleh dengar Mr. Sanjay? Saya tak betul clear tadi. Okey. Okey. Tadi kan Encik Azwan ada minta saya punya ni sikit. Tadi saya tengah cerita, saya rasa Encik Azwan tak dapat dengar tadi. Okey. Berkaitan dengan carnival untuk tahun ni, alright, kita ada apa kita panggil sebagai tim teknikal ya, di mana apabila sesuatu pertandingan berlangsung ataupun dilaksanakan ya, ada 5 orang tu yang akan terlibat. Jika ada masalah atau bantahan timbul, okey, 5 pegawai tu yang akan decide ya. So kalau ikut kertas konsep tu dah ada dah di situ 5 orang, iaitu dari wakil daripada BSKK, iaitu KPP, pegawai meja iaitu saya, and then ketua teknikal kebangsaan, and then wakil pengelola, dan juga teknikal kepada pertandingan. Sebagai contohnya pada 26 ya pada September tadi saya dimaklumkan pertandingan SA dan Chepin contohnya pada 26 September. So kena pastikan 5 pegawai ini adil lah. Supaya bila ada technical issue ataupun ada apa sebarang bantahan teknikal dan sebagainya, so yang akan decide ialah 5 pegawai ni. Saya tak nak nanti kita dah ada dimaktubkan dalam kertas konsep, tapi bila pada hari pertandingan begini ya, bila ada isu dan keputusan ataupun tindakan diambil tanpa pengetahuan ni, akan ada masalah lain lah. Okey, kita ambil maklum. Okey. Lepas tu untuk makluman Encik Azwan, saya nak tahu juga pada tarikh 3 Ogos tadi ada mesyuarat pengeluaran induk ya. Yang tu siapa akan dijemput Siapa yang akan hadir nanti? Hanya Selangor saja yang terlibat ke macam mana tu? Tidak tuan, untuk tindakan dalaman dalam tempoh terdekat, kami akan laksanakan satu mesyuarat dalaman untuk pengelolaan lah, di mana kita akan memperincikan dari segi pengurusan teknikal pertandingan, maksudnya melibatkan peserta bagaimanakah mereka nak masuk. Kita akan lihat Google Form yang akan digunakan, pelantar Google Meet dan kaedah-kaedah dia. Dan pada 3 Ogos secara tentatif ni, kalau tiada arah melintang, mungkin kita akan laksanakan pada 3 Ogos, di mana kita ambil maklum tentang teknikal yang telah dijemput, yang telah dipilih oleh BSKK. Kita akan libatkan mereka sekali untuk mereka mendengar penerangan. Okey, baik. Ya, sebab saya pun belum dapat lagi jemputan untuk mesyuarat pengelolaan induk nanti. So nanti ambil maklum bila dah ada ketetapan ataupun dah ada tarikh yang sebenarnya, maklum pada saya lah supaya saya boleh block sebab setakat ni saya belum dapat lagi. Okey, selain itu saya rasa tak ada masalah lah ya. Encik Azwan dengan tim ni, Encik Sengku dengan seorang lagi siapa Encik Faizal Encik Faizal dia ada taklimat bahas hari ni. Okey, saya rasa cekap lah saya rasa cemerlang ya. JPN Selangor very detail ya. And then saya agak kagum juga
dengan persediaan ataupun yang diberikan oleh JPN Selangor, especially with the website yang kita di mana kita boleh mengisi secara online dan sebagainya, dan juga boleh memberi kita akses untuk what you call to recheck dan sebagainya. I think that is a good thing lah. So saya rasa tak ada apa daripada saya lagi. Ya, sekali lagi saya ucapkanlah atas inisiatif dan juga apa yang telah dilaksanakan oleh pihak JPN Selangor, ya, agak baguslah, agak cemerlang dan sebagainya. Alright, terima kasih sekali saya ucapkan kepada pegawai JPN Selangor lah. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan yang lain, ya, saya belum lagi menerima what you call pencalonan hakim-hakim, ya, ataupun juri untuk pertandingan-pertandingan. Maksudnya dalam bila saya setiap hari saya cek, responnya tidak berapa sangatlah. So saya harap kawan-kawan buat hebahan, ya, rakan-rakan buat hebahan supaya cikgu-cikgu kita take that initiative lah untuk dilantik sebagai hakim dan juri. Okey, selain itu saya rasa tak ada apa daripada saya lagi lah. Sekali lagi saya ucapkan kepada terima kasih kepada JPN Selangor, pegawai JPN Selangor dan juga rakan-rakan yang lain lah atas usaha mereka. Setakat ni ada masalah tak untuk negeri-negeri lain? Sambil-sambil ni kan saya nak tanya jugalah, ada masalah tak yang timbul di JPN lain, sebab kalau ikutkan sepatutnya di negeri-negeri dah mula menganjur dan mengelola di peringkat negeri, daerah dan sebagainya. Ya. Kalau ada masalah boleh juga bangkitkanlah. Tuan, saya nak tanya sedikit, boleh tak? Ya, ya. Okey, berkaitan tentang borang rubrik pemarkahan untuk hakim-hakim bagi kebangsaan, sebab kalau diedarkan awal, kami boleh gunakan borang yang sama untuk rubrik pemarkahan bagi negeri-negeri, sebab if can we want to follow the national lah kalau ada. Okey, saya faham dengan soalan Encik Eugene. Alright, untuk masa sekarang, ya, rubrik ataupun what you call kaedah penilaian tu sebenarnya dah ada dah, dah ada dalam kertas konsep, ya. Sila semak kertas konsep untuk kriteria penilaian tersebut. Okey, tuan. Okey. So saya rasa kita tidak akan membuat pindahan sangatlah. Selepas kita dah memilih hakim ataupun juri nanti, mereka akan guna pakai kriteria penilaian ni. Kecuali kalau ada penambahbaikan akan dimaklum kelak lah. Ya. Okey, tuan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, jika ada sebarang kita dah boleh masuk hal-hal lain. So saya ambil maklum tentang pelantikan tim teknikal yang telah dilantik oleh KPM melibatkan KPP, pegawai meja iaitu Encik Sanjay sendiri, Ketua Teknikal Kebangsaan, pegawai wakil pengelola JPN Selangor serta teknikal pertandingan. Untuk makluman, saya jelaskan sekali lagi, kita akan melibatkan mereka ini dalam satu taklimat nantilah. Akan ada satu sesi taklimat bersama dengan Encik Sanjay sekali lagi, kita akan undang semula untuk perincian proses-proses yang lebih detail lah tentang pelaksanaan pertandingan. Seterusnya, okey, pencalonan hakim, mohon rakan-rakan juga lah untuk sama-sama, termasuk peringatan kepada kami lah JPN Selangor untuk melengkapkan borang pencalonan hakim tersebut. Dan yang kelima tadi mengenai dengan borang, telah diperjelaskan oleh Encik Sanjay, tidak lari jauh, tiada orang kata apa, kita panggil apa, perubahan-perubahan besar ataupun major, boleh merujuk pada kertas konsep. Jika ada sebarang perkara-perkara yang ingin diajukan, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita tamatkan sesi taklimat kita pada petang ini. Encik Azwan, boleh dengar? Boleh. Mengenai kertas konsep, ada sedikit perubahan kita temporary.
Mr. Senggu, Cik Senggu, line tak berapa cantik tu. Sekali lagi Mr. Encik Senggu, tolong ulang semula sebab tadi Ada line terputus tadi. sedikit perubahan dalam kertas konsep telah dibetulkan oleh kami dengan Encik Sanjeev. Jadi saya rasa apa yang nak dibangkitkan oleh Encik Segudan ialah pindaan baru sebenarnya di atas kertas konsep, ya. Kalau ikut di sini, last kertas konsep telah dipindah saya rasa dalam bulan lepas kot. Ya, nanti saya akan bagi dekat Encik Azwan lah satu kopi yang baru. Boleh, tak ada masalah. Tapi saya rasa tak ada sangat perubahan yang drastik lah. Tak ada perubahan yang drastik. Okay, just few perubahan lah di situ, pindaan yang kecil. Okey, kami ambil maklum Encik Sanjay, dan kita akan juga kemaskinikan slide yang diguna pakai hari ini. Kita akan ambil maklum tentang perubahan yang berlaku dalam kertas konsep tersebut dan kita akan pastikan maklumat yang disampaikan kepada semua GPN tu adalah maklumat yang terkini dan yang betul lah. Okey, minta maaf ya semua. Kita akan ambil maklum perkara tersebut. Selamat petang. Boleh saya tahu apakah perubahan yang telah dibuat? Adakah dalam pertandingan masa ke ataupun sesuatu yang kalau dah tahu lebih awal kita boleh betulkan di peringkat negeri Melaka atau di peringkat negeri lah. Hello. Kita dengar. Hello. No problem. Okey. Ini berkenaan dengan kertas konsep ke? Ya, betul. Ya. Okey, kertas konsep yang baru tu yang telah dipindah tu telah dikongsi dalam grup pegawai meja tu sebenarnya. Ya. Kalau tiada keberatan, saya akan kongsi balik lah. Saya tak ada masalah, saya akan kongsi balik. Okey, dalam masa yang sama saya akan share juga dengan Encik Azwan supaya dia boleh letak di dalam web tersebut lah, ya, halaman tersebut, supaya pegawai mana yang nak merujuk pun senang di situ. Sebab kadang-kadang di WhatsApp ni kita bagi, kadang-kadang kita terlepas pandang macam apa yang dimaklumkan oleh Encik Azwan, ya. Okey, tak apa, nanti kita akan update balik lah. Okey. Terima kasih. Ya. Terima kasih Cik Sanjay. Nanti kalau dah dikongsikan, saya akan ambil tindakan lah di peringkat kami untuk update balik portal dan juga maklum balas yang akan diberikan kepada semua pihak. Untuk maklumat semua pihak, tindakan daripada pihak kami selaku pengelola, selepas ini kami akan kongsikan beberapa dokumen, iaitu pertama slide yang telah dikemas kini, yang kedua kita juga akan masukkan pautan kepada portal tersebut, yang ketiga kita juga akan sediakan, kita akan juga masukkan satu pautan untuk rakaman sesi perbincangan kita pada hari ini dengan satu sedikit minit curai lah untuk memudahkan urusan semua pihak. Okey, Cik Sanjay, beri kami sedikit masa ya. Baik. Okey, baik. Okey, saya rasa itu sahaja untuk taklimat kita pada hari ini. Dengan izin daripada Encik Sanjay, saya rasa sudah tiba masanya untuk kita secara rasminya menangguhkan sesi taklimat kita pada petang ini. Jadi saya selaku pengelola dan mewakili semua rakan-rakan pegawai daripada Jabatan Negeri Selangor, termasuklah pengurusi teknikal Negeri Selangor, mengucapkan ribuan terima kasih dan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada pihak KPM atas amanat yang diberikan kepada Selangor untuk menjayakan Karnival Bersetamil. Sebenarnya Mr. Sanjay, Karnival Bersetamil ni dah lama pending untuk Selangor laksanakan sebelum zaman PKP tu, tapi dah bagi kepada negeri-negeri lain kan. Saya rasa kali ni we try our best lah. Jadi di pihak kami mohon maaf jika dalam taklimat yang diberikan hari ini ada perkara-perkara yang kami terlepas pandang. Kami akan ambil maklum perkara tersebut.
Dan jangan lupa untuk beri pandangan whatever it is, kita nak yang terbaik untuk pengelolaan. So bila kita kongsikan sebarang maklumat nanti, jika ada sebarang maklum balas yang ingin diberikan, feel free to tell us. We will try our best to accommodate with everything. Terima kasih Mr. Sanjay atas kesudian Mr. Sanjay untuk bersama kita pada petang ini. Kalau bolehlah sebelum kita tamatkan sesi, bolehlah buka paparan kamera masing-masing untuk kita tangkap satu gambar lah sebagai kenang-kenangan atau bukti yang kita dah laksanakan taklimat pada hari ini. Terima kasih Dr. Cik Murugaya, Puan Ashrani. Okey, akhirnya dapat lihat muka masing-masing. Okey, selama ni by phone call saja kadang-kadang kita kalau tengok Dr. Shima tu dia tadi bergerak. Okey, ke sana kemari. Saya rasa mungkin kita kena tukar gambar macam pegawai meja Johor tu, dia dah letak gambar dia siap-siap kat situ. Kalau ambil gambar kan macam Mr. Yugendran pun sama. Okey. So saya akan mula print screen ya. Terima kasih. 1, 2. Okey, ada lagi Cik Kariman. Apa khabar Cik Kariman? Okey. Alright. Okey, ready ya semua? Thank you. 1, 2, 3. Puan Shima, Dr. Shima. Senyum sikit Dr. Shima. Okey. Alright, thank you semua. Nanti saya akan kongsikan maklumat-maklumat yang terkini dalam kumpulan WhatsApp ya. Okey, terima kasih. Alhamdulillah selesai taklimat kita. Dengan ini saya rasminya, dengan izin Mr. Sanjay, saya tangguh mesyuarat dan juga taklimat kita pada jam 3.47 petang. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank you Dr. Ilham. Thank you Mr. Senggu. Thank you everyone.